Kami menyedari bahawa Berjasa berada dalam satu kelompok parti yang masih lagi kecil. Itu kita menyedarinya. Menyedari kekerdilan itu bagi saya adalah satu yang positif. Sebab itu kita terus menerus untuk membuat satu agenda besar. Biarlah parti kecil tapi punya satu wawasan, satu agenda besar yang berjiwa besar. Jadi insya-Allah rentetan daripada tahun 2022 yang telah pun Tun sendiri merasmikan dan melancarkan impian nasional 6 teras itu, dan ia tak terhenti walaupun tenaga parti kecil, tapi kita terus bersela dan menekuni untuk melahirkan sebuah buku namanya Bena yang akan dilancarkan kejap lagi, yang telah pun ditulis begitu lengkap bagaimana untuk membawa Malaysia ini ke sebuah negara yang unggul dan bermaruah. Menunjukkan bahawa parti kecil ini dia ada agenda besarnya. Itu yang pertama, jiwa besar dan agenda besar. Tidak apalah parti kecil, tapi jiwa besar itu kita banggakan, kita perlu ada. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, saya juga telah pun menjelajahi, jumpa rakan-rakan parti dan juga rakan-rakan NGO. Bagi saya Berjasa sangat mengharapkan apa yang kita katakan pimpin bersama negara. Pimpin bersama negara itu satu mesej yang kita nak gambarkan bahawa Berjasa tidak mampu bergerak sendiri, tetapi Berjasa mampu untuk menggamit semua rakan-rakan di luar. Barisan pimpin parti ada ini, NGO ada, inilah mereka yang kita harapkan untuk kita sama-sama membina sebuah negara. Kepakaran mereka adalah kepakaran yang kita gunakan. Dan Alhamdulillah kita telah menubuhkan satu Majlis Cendekiawan Nasional, Majlis Cendekiawan Negara yang akan fokus setiap bidang 6 teras itu akan dilumat dengan baik. Bagaimana untuk direalisasikan sehingga kita meletakkan 2040 itu menjadi sebuah negara kuasa Melayu yang dominan, yang tidak terikat kepada mana-mana kuasa. Sebab untuk menjawab, untuk menyangkal kebimbangan Tun, mengatakan 10 tahun lagi kuasa Melayu tidak akan ada. Kebimbang itu Berjasa tidak duduk diam, perlu menyusun supaya untuk membuktikan bahawasanya tidak berlakunya nanti 10 tahun akan datang kuasa Melayu itu akan hilang. Namun ia akan berlaku kalau sekiranya kita tidak buat apa-apa. Kita kerdil dan akhir tak buat apa-apa. Parti yang besar juga tidak buat apa-apa. Tetapi ianya terus berlalu dengan rentak yang dimainkan oleh satu sistem demokrasi yang salah guna. Akhirnya negara kita ini terdiri daripada kaum yang besar, majoriti orang Melayu, tetapi yang akan berkuasa bukan orang Melayu. Itu akan berlaku. Maka Berjasa mewujudkan satu gagasan yang besar. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, melalui pimpinan-pimpinan yang baru. Itu kita katakan dalam lagu kita, dalam naratif kita, pimpinan baru Malaysia. Pimpinan baru Malaysia ini, di mana kalau kita tengok dalam Berjasa, kita barisi pimpinan-pimpinan muda yang kita bawa, mereka ini segar dan bugar idea mereka. Dan kita juga menyedari bahawa di luar sana adanya pemimpin parti, pemimpin NGO yang telah pun saya baca sebelum ini. Mereka berjuang bukan kerana apa? Mereka berjuang bukan kerana ringgit. Mereka berjuang bukan kerana pangkat. Mereka benar-benar berjuang untuk membawa wawasan negara ini. Dan kalaulah Berjasa mampu untuk bersama dengan mereka dan dibawa ke arah satu penyatu yang besar, dan akhirnya penyatu yang besar itu, gagasan yang besar itu bukan bercakap tentang hanya semata-mata pilihan raya, tetapi bercakap tentang bagaimana untuk kita menyatukan kuasa yang ada. Ini juga telah sedang dilakukan. Dan yang ketiganya, Berjasa mempunyai satu garisan yang jelas. Kita telah meletakkan objektif strateginya, dan kita telah pun berbincang dan melahirkan akhir-akhirlah langkah strategi yang kita bahagikan setiap 5 tahun sehinggalah 2040. Dan setiap 5 tahun itu kita letakkan apa dia punya inisiatif dia, apa program dia, projek dia, dan itu semua kita gambarkan sehingga tercapainya 2040. Namun kita sedar bahawa untuk menjalani perancang itu tentu ada cabaran. Dan cabaran itu
maka kita mesti tangan lebih awal. Maka berjasa memerlukan satu tim sentiasa membaca, membuat kajian supaya datanglah cabar itu kita cepat segera menilai. Apakah cabar itu dia memberikan melambatkan gerak kerja untuk capai target 2040 atau boleh dimanfaatkan. Jika boleh dimanfaatkan, maka berjasa akan bersama-sama untuk memanfaatkannya. Tapi jika sekiranya cabaran yang datang dan kita menuju roadmap yang ada itu, tiba-tiba kita dapati, kita kesan awal bahawasanya dia boleh melambatkan dan mungkin juga mensasarkan hala tuju kita. Maka di sinilah berjasa akan berhati-hati untuk melihat bagaimana untuk menangani cabaran itu. Jadi semua itu telah pun kita bincang dan berbincang terus, dan insya-Allah apabila ada agenda besar, saya kembali bertun tadi, saya setuju sangat ada parti akan memilih kada mana populariti dengan duit yang ada, tapi berjasa akan cuba mencerdikkan rakyat dengan agenda. Kita bersamalah dan dewan ini, parti yang ada, NGO yang ada, mari sama-sama kita mencerdikkan rakyat. Mencerdikkan rakyat supaya mereka mencari pemimpin yang memang berwibawa. Mencari pemimpin yang bukan hanya popular, tapi pemimpin yang nampak ketokohannya dan dia sedar ke mana negara nak dibawa. Dan juga kalau mereka datang kepada kita, dicerdikkan rakyat, ini agenda bangsa kita, ini agenda agama kita, maka mereka bukan perlu ringgit, bahkan mereka juga akan mengeluarkan ringgit. Jadi kita kontrakan keadaan yang ada. Keadaan yang ada ini, mereka rapat dengan pemimpin kerana duit. Kita kontrakan supaya mereka rapat pemimpin kerana menyumbang duit. Ini saya rasa kita bersama bertanggungjawab untuk mencerdikkan rakyat bahawasanya negara ini perlu disatukan dengan agenda, bukan dengan corruption, dengan duit sebagai siapa nak dapat dengan saya dengan parti kena ada projek sebagai tidak. Ini satu perkara yang telah kita baca kesilapan-kesilapan, dan ini juga saya yakin dan percaya menggagalkan wawasan 2020 yang Tun bawa. Kerana apa? Kerana kita himpunkan manusia di atas ringgit, maka mereka bukan atas agenda. Ini yang kita rasa yakin berjasa mampu melaksanakannya. Dan yang terakhirnya, walaupun kerdil, saya dah katakan pimpinan tertinggi terus supaya menyedarkan pimpinan di peringkat pusat, di peringkat bahagian negeri, bahagian cawangan, bahawa kita bergerak dalam bentuk sebuah kerajaan, sebuah negara, bukan sebuah parti. Lonjakan pemikiran kita, cara kita berfikir, cara kita menyusun strategi, kita adalah sebuah kerajaan. Supaya pemikiran kita, lontaran idea kita, kita rasakan kita sebuah kerajaan, maka ianya akan lebih jauh ke hadapan daripada kita hanya sebuah parti sahaja. Oleh itu, budaya untuk merasakan mereka pemimpin negara perlu kita gilap sekarang, dan insya-Allah sebab itu kita mengatakan setiap komponen 6 ini untuk makluman semua, kita telah tubuhkan Majlis Cendekiawan, dan Majlis Cendekiawan ini adalah satu jantung ataupun otak pemikir berjasa yang akan memberikan pandangan-pandangan bagaimana kita nak memperkasakan 6 trust ini sehingga menjadi sebuah negara. Itulah cara kita berfikir, dan saya berbangga walaupun kerdil, tetapi saya merasakan bahawa kita menyusun strategi dengan adanya objektif strateginya yang kita letakkan jelas, dengan langkah strateginya setiap 5 tahun, dengan inisiatif, projek dan juga sebagainya, dan juga kita juga menjangkakan bajet keuangan yang kita perlu cari. Dan walaupun besar bajetnya, dan kita merasakan berjasa perlu memikirkan juga bagaimana untuk membina satu ekonomi parti yang tidak terikat dengan taikun-taikun dan mana-mana tauke. Ini penting. Kalau parti terikat dengan taikun, apabila ia menjadi sebuah kerajaan, maka waktu itulah taikun-taikun itu akan datang untuk meminta jasa baik yang perlu dibalas. Ini perlu disedari bahawasanya kegagalan kita adalah kerana kita membawa agenda taikun yang perlu kita kenyangkan, yang perlu kita selesakan, kerana mereka akan menyumbang 5 tahun akan datang lagi. Tetapi inilah kekuatan yang ada pada kesedaran
berjasa untuk memastikan berjasa terikat dengan mana-mana tycoon. Itulah dia rumusan dia, bahawasanya berjasa kerdil tapi jiwa besar, dan kita yakin kita mampu untuk bawanya, kerana di luar sana bukan hanya berjasa, rakan-rakan parti yang saya rapat juga saya selalu berbincang, pimpinan NGO juga saya suka berbincang, dan saya yakin mereka juga membuat agenda yang sama dan ingin melihat Malaysia ini menjadi sebuah negara unggul dan bermurah, akan menjadi Malaysia baru impian bersama, insya-Allah.